Pucat memang ke. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Thank you very much masih lagi sudi view video-video saya dekat dalam my YouTube channel ni, dan terima kasih sebab sudi subscribe. Yang belum subscribe, tekan butang merah dekat bawah tu. Dan jangan lupa tekan juga butang notification supaya anda tidak ketinggalan saya punya video dekat dalam my YouTube channel ni. So kita buat reaction video santai-santai je lah ya. Saya nak react video saya sendiri je pun, bukan video orang lain. So kita letak dekat sini dulu. Ni tengok saya punya apa tu, wayar mikrofon berserabut macam isu yang saya nak ulas. Okay, by the way, saya nak buat reaction sedikit berkenaan dengan video reaction saya before this. Please saya panggil video reaction. Saya tak rasa itu video reaction, saya buat voice over dan saya susun video tersebut ikut apa yang saya fikir elok lah. Okay, bertepatan dengan apa yang saya cuba sampaikan dalam video tersebut. Jadi untuk video kali ini, saya akan react toward that video dan berkenaan dengan komen-komen yang orang bagi dalam video tersebut lah. Dan bagi yang baru dekat channel ni, hai, salam perkenalan, saya Hamidah Rapai. Saya lah admin, saya adalah orang yang mengendalikan channel ni. Channel ni bukan kepunyaan sesiapa, bukan kepunyaan Wahabiyah ke, Wasabi ke, Wabab. Itu saya tak nak sebut lah. Okay, bukan kepunyaan sesiapa, ini kepunyaan peribadi saya, Hamidah Rapai. So bagi yang dah lama dalam channel ni, mereka maybe jarang tengok saya buat voice over untuk video reaction. Tapi memandangkan minggu lepas hingga ke minggu ini saya agak sibuk sedikit dengan kerja, saya cuma sempat untuk buat video reaction dengan voice over lah. Tapi itu pun bukan video reaction yang biasa saya buat. Selalunya saya akan buat seperti ini, secara santai dan tidak terlalu scripted, walaupun memang saya ada buat note dekat sini. Saya ada buat buku supaya saya tidak bercakap benda yang saya tak sepatutnya cakap. Okay, so benda pertama, okay, yang saya nak bagi tahu, video tersebut saya dah susun ikut kronologi yang saya fikir sangat cantik dan bertepatan, mudah difahami, ringkas. Video tersebut pun bawah 10 minit, jadi sangat-sangat padat lah pada saya. Dan kalau anda sekarang tengah mendengar bunyi mercun sekarang ni, cap gome, kita respect orang tengah main mercun, itu budaya mereka lah. So harap jangan terganggu, okay, dengan bunyi-bunyi mercun yang ada. So kita fokus kepada apa yang saya cuba sampaikan pada hari ini. Benda pertama, apabila upload video tersebut, saya tak jangka video itu akan ramai orang yang view. Tetapi saya mengharap memang akan ramai orang yang view supaya orang boleh dapat manfaat daripada apa yang saya cuba sampaikan dalam video tersebut. Dan bila ramai orang yang view, of course memang akan ada komen yang positif dan komen yang negatif. Saya dah lebih kurang 2 tahun dalam YouTube. Dan saya faham, okay, bila kita buat benda tersebut secara public dan bila orang komen ni, kita kena tahan lah. Okay, ada yang sampai komen yang berlebih-lebihan tu, itu saya tak pastilah. Mungkin orang tersebut dia tengah geram, tengah marah dengan benda lain, tapi saya pula jadi mangsa lah pada keadaan tersebut. Baik, okay. Jadi ada komen positif dan ada komen negatif. Komen positif saya tak nak tumpu sangat sebab saya tak nak terbuai dengan puji-pujian orang. Saya tak nak terbuai dengan benda-benda yang positif yang orang bagi. Cuma saya ambil itu sebagai semangat saya untuk buat video lagi, buat reaction lagi. Dan saya nak tumpu pada yang komen negatif. Komen negatif ni saya boleh bahagikan kepada dua. Sama ada satu, komen negatif berpandukan kepada komen negatif yang mencerca dan memaki hamun. Untuk komen negatif yang mencerca dan memaki hamun ni, I'm so sorry lah, saya tak akan bagi feedback berkenaan dengan yang itu. Okay, itu hak masing-masing lah. Tapi anda seharusnya tahu, okay, apabila anda melisankan suatu perkara, anda kena bertanggungjawab dengan apa yang anda lisankan. Sedangkan anda sendiri mendengar dalam video tersebut, saya tak ada guna pun perkataan caci maki dekat dalam video tersebut. Tapi kalau orang nak buat pada saya, itu hak orang lah. Okay, cuma anda kena bertanggungjawab dengan apa yang anda lisankan. Titik. Okay, so komen negatif yang itu saya tak nak ulas. Tapi ada setengah komen negatif yang saya selalu klasifikasikan sebagai negatif positif komen. Komen negatif positif komen ini adalah satu komen yang saya boleh
kumpul dan ambil perhatian. Sama ada mungkin cara penyampaian ataupun kronologi konten tu macam tak tersusun. Itu boleh saya ambil perhatian dan ubah dan perbaiki. Ada yang komen berkenaan dengan apa yang saya sampaikan tu tak tepat. Okay, yang ni saya boleh ambil perhatian. Ada yang komen negatif, positif komen ni, ada yang komen yang salah faham. Bila tengok apa tu tajuk ataupun tengok setengah video kemudian terus komen pun ada juga. Yang ni yang saya nak fokus dalam react video saya sebelum ini tadi. Okey. Benda yang ketiga adalah yang dikomen oleh netizen dalam video saya tu kebanyakannya bercakap berkenaan dengan tajuk, pemilihan tajuk. Ada yang cakap konten okey, tak ada masalah. Okey, konten tu macam teratur, tersusun ikut apa yang mereka nak dengar lah. Okey, apa yang mesti saya cuba sampaikan tu sampai kepada mereka. Cuma mereka cakap, kenapa pilih tajuk tu sis? Okey, kenapa pilih tajuk tu puan? Macam mengundang sangat tajuk ni kan, macam melaga-lagakan tajuk ni. Okey, saya explain a bit. Okey, bila anda buat konten, bila anda buat video dalam YouTube, saya tanya ramai orang yang buat content creator dekat YouTube, mereka nak video mereka di view. Kenapa mereka nak video mereka dilihat oleh orang lain? Supaya video tersebut kalau ada manfaat, lebih ramai orang yang akan dapat manfaat melalui video tersebut. Dan YouTube ni ada algoritma dia sendiri. Okey, apabila anda kena pada algoritma yang mereka nak, sama ada apa yang orang search melalui YouTube, apa yang orang search melalui Facebook, Google, Twitter dan mana-mana rangkaian dalam internet, apa yang mereka search itu akan sampai kepada algoritma YouTube. Dan video kita kalau dia punya tajuk tidak tangkap algoritma tu tadi, video anda tak akan disuggest kepada orang lain. Jadi itu antara sebab kenapa saya letak tajuk Ustaz Saman Ali tegur Ustazah Asma Harun. Saya buat tanda soal sebab saya nak orang tengok video tersebut dan jelas tentang apa yang berlaku. Sebab masih ramai lagi yang sebar dalam Facebook berkenaan dengan kritikan yang menyambung kritikan yang dibuat oleh Ustaz Salman Ali dengan mesej yang disampaikan oleh Ustazah Asma Harun. Sebab benda tersebut tak tepat. Jadi saya ambil pendekatan, ambil tanggungjawab lah untuk menyampaikan, okey, yang ni bukan ditujukan kepada Ustazah Asma Harun, tapi ditujukan kepada mesej yang saya cuba sampaikan dalam video inilah. Tapi memandangkan orang kadang-kadang dia gelojoh bila tengok tajuk dia terus komen, ataupun dia tengok separuh dia terus komen. Itulah masalahnya. Okey. So next, masih ada ramai yang salah faham. Okey, masih ada ramai yang salah faham berkenaan dengan video tersebut. Okey, ada yang masih menyalahkan Ustazah Asma Harun, ada yang menyalahkan Ustaz Saman Ali. Saya pun tak tahu mana silapnya sebab di hujung video tersebut saya ada terangkan berkenaan dengan klasifikasi yang dibuat oleh Ustaz Saman Ali, menyatakan dia bukan komen video Ustazah Asma Harun. Dia komen berkenaan dengan petikan ataupun mesej yang tular dekat dalam grup WhatsApp. Dalam video tersebut pun dia terangkan macam tu. Dia tengok WhatsApp, dia baca. Maksud bila dia baca, dia bukan bukan tengok dalam bentuk video. Maksudnya dia baca mesej orang yang sebar dekat dalam grup WhatsApp. Okey, jadi saya nak terangkan pasal salah faham tersebut. Tapi bila orang tengok tak sampai habis, ia umpama macam ni lah. Bila kita belajar sesuatu, bila seorang murid dia nak belajar sesuatu daripada guru dia, tetapi tengah-tengah cikgu tu mengajar, dia buat kerja lain, dia makan, dia bersembang dengan kawan yang lain. So dia tak dapat tangkap yang separuh lagi 50% daripada pelajaran yang diajar dalam kelas. Kemudian dia jawab exam. Bila dia jawab exam, dia gagal. So dalam hal ni siapa yang salah? Guru tersebut atau pelajar tersebut? Yang salah dalam hal ni of course lah pelajar tersebut. Dia tak tengok sampai habis. Bila dia buat atau tulis dia tulis
jawab soalan exam, dia gagal, of course salah daripada orang ini sebab dia tak bertanggungjawab dalam hal yang sama untuk menimba ilmu sepenuhnya, baru dia jawab soalan tersebut. So tak patutlah disalahkan guru tersebut, yang disalahkan adalah pelajar tersebut. Mungkin juga ada salah cikgu dia sikit lah, bila tengok dia anak murid dia buat salah, dia tegurlah anak murid dia kan, perbetulkan balik apa yang anak murid dia salah tadi. Tapi kalau segala usaha cikgu tu dah buat, dah tegur, dah pesan, dah tolong bagi perhatian, jangan berborak dekat belakang, tapi masih lagi buat benda yang sama, itu antara tanggungjawab pelajar tersebut dengan ilmu yang dia perolehi. Tetapi guru tadi dah bertanggungjawab untuk menyampaikan ilmu itu sebaik mungkin. So, begitu juga dengan video ini. Kalau anda tak tengok daripada awal sampai akhir video tersebut, tapi anda dah komen tengah-tengah, anda tak bertanggungjawab terhadap diri saya, anda komen benda negatif pada orang yang menyampaikan video tersebut. Tapi anda tak nak faham konten yang cuba disampaikan. Okay? Konten video tersebut, kalau anda tengok, next dah, konten video tersebut saya susun elok-elok, cantik-cantik. Yang pertama adalah persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat kenapa? Kenapa orang kaitkan Ustaz Saman Ali dengan Ustazah Asma Harun? Dia takkan kaitkan Ustaz Saman Ali dengan orang atau somebody yang tak dikenali. Okay, Ustazah Asma Harun, dia public figure. Apa yang cakap ni? Public figure daripada dalam bidang agama. Jadi orang ambil dia sebagai rujukan. Orang belajar daripada dia. Dia ramai pengikut, ramai pengaruh. Jadi orang kaitkan apabila benda yang diajar tersebut, walaupun mungkin bukan daripada Ustazah Asma Harun, mungkin daripada orang lain, tetapi yang banyak mengajar berkenaan dengan zikir ya barik ini tadi adalah daripada Ustazah Asma Harun. Mungkin juga orang ambil daripada orang lain lah, tapi saya tak tahu, mungkin diambil oleh Ustazah Asma Harun. So bila orang persepsi masyarakat, bila dia menyambung antara dua individu ini tadi, so saya ambil tanggungjawab untuk menjelaskan ini bukan berkaitan antara dua orang ini. Ini berkaitan dengan mesej yang diterima oleh orang lain yang disampaikan dengan salah kepada orang atau individu yang lain. Okey, itu yang dikomen oleh Ustaz Salman Ali. Okey. Yang kedua, saya letak lagi video Ustazah Asma Harun untuk jelaskan kalau orang peka dengan apa yang dia dengar, dengan apa yang dia faham, orang boleh komen dekat bawah. Saya dengar ni puan, okey, saya tak ada pun dengar Ustazah Asma Harun cakap ya barik. Yang kap dekat belakang bukan Hamzah. Kalau itu yang anda dapat, means saya dah sampai dah benda tu. Benda tersebut dah sampai mesej kepada anda bahawa Ustazah Asma Harun dia tak cakap pun pasal kaf kecil dekat belakang, tapi dia cakap pasal Hamzah. Ya Hamzah kan belakang dia, bukan ya barik. Tetapi sebutan yang disebut oleh Ustazah Asma Harun, kalau saya tak dengar dia eja dalam huruf Jawi, mungkin saya akan eja. Saya akan eja dengan ya barik. B-A-R-I-K. Saya akan eja macam tu, ataupun paling common lah, saya akan eja B-A-R-A-R-I-Q. Okay, sebab itu bunyi ya barik. Saya tak akan eja B-A-R-R-I apostrofi atas. Saya tak akan eja macam tu. So, itu persepsi orang. So, saya tunjukkan video Ustazah Asma Harun supaya orang boleh alert dengan apa yang disampaikan. Which is sampai benda tu tersebut kepada orang. Sebab saya tengok ada orang komen, tak adalah Ustazah, mana dia sebut yang tu, dia sebut ya barik. Bukan sebut ya barik. So, sampai. So, next one adalah saya tunjukkan balik video yang diberi oleh Ustaz Salman Ali. Tapi orang lah, bila orang dah tak suka kan, apa yang disampaikan orang ni selalunya jadi macam second content yang pernah disampaikan tak sampai. Maksudnya dah benci orang tersebut, dia terus benci lah. Dia tutup benda yang bagus yang disampaikan oleh Ustaz Salman Ali. Ustaz Salman Ali dia tegur pasal perkataan yang disampaikan. Okey, sebab dia bidang dia bahasa Arab. Lainlah kalau saya yang sebut pasal bahasa Arab. Of course anda tak boleh nak terima sebab saya tak belajar bahasa Arab. Tapi Ustaz Salman Ali dia tahu pasal bahasa Arab. Dia mahir dalam bidang tersebut. Itu memang bidang dia. Dia memang dia pendebat dalam bahasa Arab. So of course dia tahu perkataan tersebut. Jadi bila dia mengajar,
itu memang bidang dia lah, dan dia tak tegur pun, dia tak cakap pun, dia tak sebut pun nama Ustazah Asma Harun dalam video tersebut. That's why saya letak video Ustaz Saman Ali. Kemudian saya letak lagi satu screenshot dekat belakang tu, menunjukkan Ustaz Saman Ali dia menafikan yang video tersebut merujuk kepada Ustazah Asma Harun. Tapi orang tengok sekat dah komen negatif. So last one, saya ada bagi sedikit komen lah dekat belakang. Tak tahu mungkin anda sempat buat video tersebut. Saya saya letak voice over saya tu agak hujung. Maybe anda tak sampai kepada yang tu. Kalau anda tak tengok daripada akhir lah. Saya ada bagi komen sedikit. Kita sebagai cikgu, saya tenaga pengajar. Saya mengajar daripada daripada segenap peringkat umur lah, tapi taklah daripada lahir sampai besar, tak. Saya mengajar daripada 13 tahun ke atas. Yang paling tua umur budak yang saya mengajar adalah, bukan budak, orang dewasa yang saya ajar adalah 60 lebih tahun. Jadi saya mengajar ni, bila kita ajar sesuatu kepada anak murid kan, kita sampaikan huruf A, tetapi kadang-kadang murid tu dapat huruf B dan disampaikan kepada orang huruf C. Yang Ustaz Salman Ali komen ni kepada pelajar yang sampaikan benda yang tak betul kepada orang lain apabila dia terima daripada guru ini secara mentah. Maksudnya dia tak matang lagi dengan apa yang dia nak cuba sampaikan. Dia ambil ilmu ini dan dia bagi kepada orang dan disebarkan pula. Jadi peranan Ustaz Salman Ali dalam hal ini adalah menyebarkan benda yang betul. Dia kena stop benda ini. Kalau dia tak stop, dia tak menjalankan tanggungjawab. Dia sebagai orang yang berada dalam bidang agama, dia tak sampaikan benda tersebut dengan elok kepada masyarakat. Means kalau benda ini membawa kepada maksud kufur, ya barik, Allahumma ya barik, ini membawa maksud kufur, jangan amalkan benda itu lagi. Itu yang cuba disampaikan oleh Ustaz Salman Ali, kan? Okey, dan itu yang saya letak dekat dalam yang hujung-hujung video tersebut. Jadi apabila kita sebagai orang awam terima sesuatu info berkenaan dengan agama, semak terlebih dahulu. Okey, berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu dalam perkara yang kita tak pasti perkara tersebut adalah benda yang tepat ataupun tidak. Jadi bila kita pasti dan yakin ini dah ada fakta ni, ni dah ada fakta, dua ni, semak balik. So seperti mana yang saya semak sebelum saya buat konten video yang ada sekarang ni ada 100 lebih view, 100 lebih view dalam video tersebut. Saya semak fakta satu persatu. Saya semak apa yang disampaikan oleh Ustaz Salman Ali, betul tak dia nak kritik Ustazah Asma Harun. Jadi bila saya semak tak ada, so saya letakkan balik saya letakkan screenshot dan saya letakkan feedback yang dibuat oleh Ustaz Salman Ali. So itu tanggungjawab kita sebagai orang yang menimba ilmu. So jangan cepat melatah apabila ada orang yang mengkritik, even mengkritik ataupun komen berkenaan dengan asatizah yang anda sokong. Okey. Yang ini pergi kepada poin yang terakhir yang saya nak ulas dalam video kali ini. Saya tahu video ini sedikit panjang, saya harap anda boleh sampai kepada tahap inilah, boleh sampai ke minit yang ke berapa dah, saya tak tahu, ke-18. Respon kita apabila orang yang kita pandang sebagai guru atau tenaga pengajar, apabila dia dikritik, kita letakkan pada diri kita sendirilah. Saya secara individunya, saya sangat suka orang kritik saya. Saya sangat suka kalau orang tegur kesilapan saya. Sebab saya tak nak hidup dalam keadaan saya dibelenggu dengan kesilapan sepanjang kehidupan saya. Tanda orang tu sayang kepada seseorang adalah apabila dia memperbetulkan apa yang orang tu salah. Bukan membiarkan orang itu berada dalam kesilapan sepanjang hayat dia. Itu tanda orang tak sayang, tak prihatin pada kita. Tapi bila orang tegur kesilapan yang kita buat, kita seharusnya belajar daripada kesilapan tersebut dan perbaiki kesilapan ini. Ini komen peribadi saya ya. Yang hujung ini adalah komen peribadi saya. Saya pernah berada dalam satu keadaan di mana saya diuji dengan Allah uji saya dengan keadaan mimpi. Apabila saya bermimpi benda yang buruk, even benda baik pun jadi betul, jadi kenyataan.
So kita tak nak fikir pasal mimpi yang baik kan. Kita kalau fikir pasal mimpi yang buruk. Selalu ini yang mengganggu kita. So saya bila mimpi yang buruk ni antara benda yang pernah terjadi, mimpi tentang tsunami, mimpi tentang MH370, mimpi tentang satu lagi kapal terbang yang terhempas tu. Saya mimpi perkara tersebut dan kemudian benda itu jadi betul. Dan kerana takut dengan mimpi tersebut, saya cerita pada orang. Saya cerita pada orang berkenaan dengan mimpi buruk tersebut. Masa tu jahil sangat-sangat. Saya tak tahu yang mimpi buruk tak boleh diberitahu pada orang. So, bila bercerita tentang mimpi buruk, setiap kali saya ada mimpi buruk, saya cerita pada orang, mimpi tersebut tak jadi betul. Jadi, saya macam termotivasi lah. Bila cerita mimpi buruk ni, kalau saya cerita dengan orang ni, mesti akan jadi. So, saya cerita, sehinggalah satu keadaan, orang tegur saya. Hamidah, kalau you mimpi buruk, you jangan cerita dekat orang. Kenapa? Saya cakap kan dalam hati saya, kenapa? Saya cakap kenapa tak boleh? Sebab saya jenis orang yang logik. Setiap perkara mesti ada penjelasan yang logik daripada apa yang orang ni cuba sampaikan. Kalau dia nak orang ni nak kritik saya, of course dia kena ada alasan kenapa dia buat begitu. So dia cakap dengan saya, yang ni dalil-dalil Hamidah. Tak boleh. Okay, kalau ada mimpi buruk, jangan sampaikan kepada orang. Larangan daripada agama. So, saya fikir satu perkara. Yang baik itu adalah apa yang agama anggap baik. Yang buruk itu adalah apa yang agama anggap buruk. Kalau sesuatu perkara itu yang kita anggap baik untuk diri kita, tetapi buruk pada agama, kita pegang kepada apa yang agama anggap baik itu tadi. Saya tak nak pegang sesuatu perkara itu pada apa yang saya anggap baik. Jadi, saya stop. Adakah benda tersebut menyelesaikan masalah yang saya alami? Maksudnya saya mimpi buruk, kemudian jadi kenyataan? Tak. It will not stop. Saya masih bermimpi buruk dan mimpi buruk tersebut jadi kenyataan, tetapi saya boleh overcome, maksud saya boleh menerima keadaan tersebut sebagai salah satu daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya stop menceritakan benda tersebut kepada orang lain sebab itu dilarang dalam agama. Jadi kalau kita buat suatu perkara yang tak baik, jadi orang tegur perkara tersebut, ambil perhatian kalau orang sandarkan perkara tersebut dengan fakta-fakta yang jelas. Dan kalau anda nak terima perkara tersebut, anda terima. Kalau tak nak terima, bantah dengan hujah, bukan dengan cerca dan maki-makian. So, harap anda boleh dapat manfaat daripada apa yang saya cuba sampaikan dalam video ini. I think that's all for me. Thank you very much for watching and have a good day, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.